السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man samma'a samma'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man samma'a samma'a Allahu bihi. Nabi kata, siapa yang suka memperdengarkan kebaikan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan perdengarkan kepada orang lain ketidakikhlasan dia di hari akhirat esok. Wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Nabi kata, siapa yang suka nak tunjuk-tunjuk kebaikan dia, Allah akan tunjuk ketidakikhlasan dia di hari akhirat nanti. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa sedaya upaya kita buat apapun, biar Tuhan tahu kita ikhlas. Sedaya upaya kita buat apapun, biar Tuhan tahu kata kita ikhlas. Orang tak tahu sudah habis. Tuhan tahu kata kita ikhlas, itu sudah cukup. Maka Nabi SAW bagi tahu, kalau sekiranya kita buat satu benda baik, samma'a, kita cerita ke orang kita buat baik macam tu, macam ni, cerita dengan tujuan, dengan niat supaya orang kata kita baik. Samma'allahu bihi, hari akhirat esok Tuhan akan memperdengarkan kepada semua orang kata kita betul-betulnya tak ikhlas. Demikian juga barang siapa yang buat satu amalan itu ra'a, dengan tujuan riya, nak bagi orang tengok kata dia baik, hati dia ingat macam tu, orang tak tahu, hati dia ingat macam tu, tapi Tuhan tahu. Maka di hari akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi semua orang tengok, dan orang tahu bahawa dia sebenarnya tidak ikhlas semasa dia buat amal tu dia tahu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Tuhan kata, aku terkaya daripada unsur syirik. Maksudnya Tuhan kata, aku tak perlu disekutukan dengan apa-apa. Maknanya Tuhan kata, hamba dia, manusia ni kalau nak buat apa pun untuk dia saja. Tak boleh buat untuk dia dan untuk orang lain. Itu sekutu. Kalau kita semayang pun untuk Allah, kalau kita buat ibadat apa pun untuk Allah, kalau kita bagi derma pun untuk Allah, kalau kita buat apa pun kerana Allah. Dan pantang Tuhan kalau sekiranya kita buat satu benda tu kerana Allah dan kerana nak tunjuk pada orang lain, itu sekutu, itu syirik. Tuhan kata, ana aghna syuraka yani syirk. Aku terkaya daripada sebarang unsur syirik. Maksudnya Tuhan kata, aku tak suka orang buat satu benda untuk aku dan untuk orang lain. Tuhan kata, itu aku tak suka. Kalau nak buat untuk aku, untuk aku. Jangan niat untuk orang lain. Kalau nak buat untuk orang lain, pergi buat untuk orang lain. Jangan duk ingat nak buat untuk aku. Tuhan tak suka kepada unsur syirik. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak suka kongsi. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang tu semayang kerana dia tak berfungsi dengan orang lain. Tuhan kata lagi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa buat satu amal yang amal itu dia buat, dia sekutukan Tuhan dengan benda lain, taraktuhu wa syirkah. Tuhan kata, di hari akhirat esok aku tinggal dia. Aku tak mau tengok muka dia. Aku tak mau tolong dia. Aku tak mau kesian dekat dia. Taraktuh, aku tinggal dia, wa syirkah, dengan benda yang dia syirikkan dulu. Kalau dia buat ibadat dulu kerana Allah dan kerana nak tunjuk dekat orang kata dia baik, Tuhan kata aku tinggal dia. Dia pergi tuntut pahala daripada orang yang dia nak tunjuk tu. Aku tak mau ambil tahu pasal dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua hadis kita baca, kita faham sangat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pantang Allah apabila dia disekutukan dengan mana-mana makhluk dia. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Maksudnya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk sembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, hal keadaan mereka ikhlas kepada agama, kepada Allah semata-mata. Kita selalu baca ayat ni. Tuhan kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan melainkan supaya abdi diri kepada Allah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Sadaqallahul azim. Maksudnya Tuhan kata, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan bagi sakit hati orang yang kita sedekah. Kita bagi sedekah, kita tolong orang, kita bagi derma dan sebagainya, lepas itu hidup ungkit. Hidup habaq kat orang lain pula, aku tolong tu, kalau tak sabit aku tolong, dia susah. Perbuatan mengungkit itu membatalkan pahala yang dia dah buat dulu. Wal adha, ataupun bagi sakit hati orang yang kita sedekah. Kita bagi sedekah dekat dia, lepas itu kita bagi sakit hati dia. Pi kata kat dia lebih kurang, pi maki hamun dia, pi rendah-rendahkan dia, pi aibkan dia, pi bagi jadi dia malu di depan orang semua dan sebagainya, maka perbuatan itu dia kata azab, bagi sakit hati. Siapa yang bagi sedekah, bagi derma, bagi bantuan, bagi pertolongan, lepas itu pi ungkit ataupun pi bagi sakit hati orang yang dia tolong,
terbapal pahala sedekah yang dia buat. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mana orang yang menafkahkan harta, dia belanja harta dengan tujuan nak menunjuk kepada manusia, maka terbapal pahalanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajul ya'malu al-'amal min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alayhi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka 'ajilu bushra al-mu'min, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, satu hari satu orang mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Kata orang tu, ara'aita ar-rajul ya'malu al-'amal min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi. Laki-laki ni mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat tuan? Satu orang laki-laki buat amal baik, tiba-tiba orang puji perbuatan yang dia buat. Apa hal dengan dia ni? Satu orang, dia buat benda baik. Bila dia buat baik, ada orang puji dia. Adakah kerana orang puji dia, pahala dia hilang? Itu maksudnya. Dia buat baik, dia bukan niat nak tunjuk ke orang, dia bukan ada niat nak bangga diri, dia bukan ada niat nak beritahu kata dia orang paling baik. Tak ada niat macam ni, semua tak ada. Dia cuma buat benda baik. Tetapi benda baik yang dia buat tu menyebabkan ada orang lain puji dia. Maka orang pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, apa hukumnya satu orang buat baik, tiba-tiba orang puji dia, adakah pahala dia hilang semua? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, tilka ajilu bushral mu'min. Nabi kata yang demikian itu adalah khabar gembira bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Tak ada salah. Kita tak ada ingat nak tunjuk ke orang, tapi kebaikan yang kita buat tu orang lain appreciate, orang lain hargai kebaikan kita. Maka kerana mereka appreciate, kerana mereka menghargai kita, mereka puji kita. Pujian itu, Nabi kata itu khabar gembira bahawa dia orang yang baik-baik. Maka kerana itu orang puji dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, kita tingkatkan, kita lipat gandakan amal baik kita. Sementara Tuhan bagi peluang kita hidup atas dunia ni. Dan dalam melakukan amal baik ni, cuba elok daripada ada lintasan dalam hati, lintasan yang berbentuk riak dan sebagainya. Cuba elok benda-benda macam ni. Kalau dia main lintasan macam tu, istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim, aku buat ni bukan kerana nak tunjuk ke orang, aku buat ni kerana Allah. Lintasan ni mesti main ya. Mesti main. Tak ada satu orang yang boleh selamat daripada lintasan ini. Bila main lintasan macam ni, astaghfirullahalazim, aku buat ni kerana Allah. Kita balik diri, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu Allah pelihara kita semua, amal baik kita diterima sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 208. Muka surat 208, kita masih lagi berada dalam tafsir surah Hud. Surah Hud Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah. Adakah kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, telah berbuat akan dia, yakni akan Quran itu oleh Muhammad, bukan daripada Allah? Qul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, fa'tu bi'ashri suwarin mithlih muftarayat, maka bawa datang oleh kamu dengan 10 surah seumpama Quran. Dari segi fasihnya dan dari segi mudah fahamnya, hal keadaan kamu berbuat-buat
sekalian, kerana kamu orang Arab, lagi fasih macam aku juga. Ayat yang kita baca malam ni, dia nak cerita kepada kita cerita yang kita dah pun tahu banyak kali. Cerita apa? Cerita Nabi Muhammad apabila Allah turun wahyu Quran kepada dia. Bila Nabi baca Quran kepada masyarakat Arab pada masa tu, mereka tuduh, mereka kata Nabi reka Quran ni. Mereka kata ni bukan wahyu daripada Allah, yang ni tak kena mengena dengan Allah, yang ni Muhammad reka seorang-seorang dia pergi baca dekat orang-orang lain, dia dakwa, kata dia terima benda ni daripada Allah. Ini adalah dusta Nabi Muhammad semata-mata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintah dekat Nabi, suruh Nabi dikata dekat orang-orang Arab yang tak percaya ni, cuba tengok hampa buat 10 surah. Daripada 30 juzuk Quran ni, ada berapa ratus surah ni, hampa buat mai 10 saja surah. Yang surah itu misli, seumpama macam mana Quran. Dari segi fasihnya, dari segi sastranya, dari segi isi kandungannya, dari segi rima ayatnya, buat mai 10 surah. Macam mana Quran yang turun dekat Nabi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun dekat Nabi ni. Kalau hampa boleh buat mai, nak tengok macam mana. Adalah ayat yang kita selalu baca tu, Allah biasa sebut satu aja, fa'tu bi suratin min mithli, wa mai satu surah saja seumpama Quran. Malam ni pula dalam surah Hud, Tuhan kata fa'tu bi 'ashri suwarin, wa mai 10 surah. Satu ke 10 ke 100 ke sama aja, kerana orang Arab tak akan boleh mencipta satu susunan bahasa Arab yang cantik macam mana cantiknya bahasa Quran. Tak akan boleh buat. Tuhan cabar suruh buat satu pun tak boleh buat, Tuhan cabar 10 tengah, memang tak boleh buat. Maka benda yang sama diulang cabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Arab yang tuduh Nabi Muhammad reka Quran ni, yang tuduh Nabi Muhammad karang sendiri Quran ni. Firman Allah, wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan seru, yakni panggil olehmu pada minta tolong siapa-siapa yang kuasa daripada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata kalau seorang tak boleh buat, pergi cari geng. Kalau satu orang tak boleh buat, pergi cari 2 orang. 2 orang tak boleh buat, cari 10 orang. 10 orang tak boleh buat, cari mai 100 orang. 100 orang tak boleh buat, cari sekampung semua pakat mai duduk buat bengkel, bincang macam mana cara kita nak buat surah yang boleh lawan surah Quran ni. Tuhan kata apa? Min dunillah, dengan syarat jangan minta tolong kepada Allah. Berapa ramai hampa nak pakat, berapa ramai hampa nak berimpun, berapa ramai hampa nak perah otak, nak karang mai ayat Quran yang boleh sama nilai dengan Quran sebenarnya. Apa pi buat, tapi jangan panggil Allah. Jika ada kamu itu sebenar sekalian pada bahawa Quran itu dibuat dan bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata kalau betul Muhammad reka Quran ni, hampa tentu boleh reka juga. Pasal apa? Pasal Muhammad nak banding dengan hampa mengaji lagi tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja Allah takdirkan Nabi Muhammad ni jadi seorang nabi yang ummi. Satu orang Nabi yang tak tahu baca. Nabi walaupun dia tak tahu baca, tapi Nabi ni fatanah, ada sifat cerdik. Tak tahu baca bukan makna bodoh. Tak, jangan kita kata ummi, makna dia bodoh. Tak, ummi ni tak tahu tulis, tak tahu baca. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad jadi ummi, jadi tak tahu tulis, tak tahu baca, ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Supaya orang tak boleh tuduh kata Nabi reka Quran. Satu orang yang tak tahu tulis, tak tahu nak baca, macam mana dia nak karang satu ayat yang begitu punya cantik? Itu tujuan dia. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan Allah tak tahu tulis, tak tahu baca, tetapi Nabi jadi satu orang manusia yang paling pintar di kalangan masyarakat Arab yang ada pada masa itu. Quran turun mai dekat Nabi, senapas saja Jibril baca, Nabi terus boleh baca. Bukan baca saja, terus faham. Bukan faham saja, terus hafal dan ingat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian ditakdirkan Allah kepada dia.
Ditakdirkan Nabi menjadi satu Nabi yang ummi, yang tak tahu tulis, yang tak tahu baca, tetapi Nabi dijadikan manusia yang mempunyai sifat fafana, sifat cerdik, bijak, pandai dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah." Maka jika tiada perkenan mereka itu bagi menolong kamu pada buat Quran, maka ketahui olehmu hanya Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, diturun dengan ilmu daripada Allah dan tiada ia dibuat-buat. Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau hang dah dicabar depa suruh depa buat Quran sampai kesudah depa tak boleh buat, maka fahamlah bahawa sebenarnya Quran ini Tuhan yang buat turun. Kalau betul hang boleh karang Quran, depa tentu boleh karang juga. Firman Allah, wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Dan bahawasanya tiada Tuhan yang mustahak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan ialah, yakni Allah juga. Dalam dunia ni tak ada Tuhan lain. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu saja. Tidak ada Tuhan nombor 2, tidak ada Tuhan nombor 3. Tidak ada Tuhan yang dibuat daripada batu, tidak ada Tuhan yang dibuat daripada kayu. Tidak ada Tuhan yang disembah di langit, tidak ada Tuhan yang disembah dalam perut bumi. Yang ada Tuhan ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Maka adakah kamu itu Islam sekalian kemudian daripada segala hujah itu? Allah Subhanahu wa taala kata, "Fahal antum muslimun?" Muhammad tiba-tiba tanya orang kafir Quraisy yang tak percaya ni, setelah hampa kalah hujah dengan Nabi Muhammad, tak maukah hampa beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Hampa dah kalah hujah. Hampa tuduh kata dia reka ayat Quran. Tiba-tiba dia catat hampa suruh buat ayat macam mana yang Allah buat turun mai dekat Nabi. Hampa tak boleh buat. Dah hang tak boleh buat, hampir panggil berapa ramai orang yang pandai-pandai ajak buat pun tak boleh buat. Dah hampa kalah hujah, dah hampa dah memang tahu dah benda ni bukan manusia buat. Tak maukah hampa beriman kepada Allah? Tuhan suruh tanya macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam dunia ni, yang kata manusia ni kadang-kadang dia berhujah bukan nak cari kebenaran. Dia berhujah kerana nak menang. Bila kita berhujah kerana nak menang, kita tak jumpa kebenaran. Kita jadi manusia beban. Tapi kalau kita berhujah kerana nak cari kebenaran, insya-Allah kita nampak kebenaran. Tapi kalau kita berhujah, bertengkar, berbahas apa semua kerana nak menang, sampai bila pun kita tak jumpa kebenaran. Kita duduk di dalam beban itu sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang berkehendak hidup dunia dan perhiasan di atas dunia, daripada harta dan kebesaran dunia, dengan mengekalkan atas syirik dan kufur, nescaya kami, yakni Allah, sempurnakan kepada mereka itu balasan amalan baik mereka, seperti sedekah dan hubung silaturahim itu, dengan diberi sehat, diberi seronok suka dan banyak harta semasa di dalam dunia. Dan mereka pada dalam dunia tak ada kekurangan sesuatu apa. Tuhan sebut dalam ayat ni, betul-betul yang hampa hidup cabar Nabi Muhammad ni betul-betul pasal apa? Kalau hampa sebenar-benar dalam hati bukan ingat nak cari kebenaran, tapi dalam hati ingat nak mempertahankan apa yang ada. Tapi yang musyrikin Mekah, mereka nak mempertahankan apa yang mereka ada. Yang tu aja. Mereka ada pangkat, mereka ada kedudukan, mereka ada harta, mereka ada segala-galanya di atas dunia ni. Maka mereka tak mau kehilangan benda ni semua. Mereka duk takut bila ikut Nabi Muhammad, ni semua nanti hilang. Mereka takut nanti. Bila dia mengaku apa yang Nabi Muhammad kata ni, mereka takut. Kalau diikut apa yang Nabi Muhammad kata, Nabi Muhammad baca ayat Quran, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Penzina perempuan laki-laki kalau sabit kesalahan zina sebab kata rotan, mereka tak mau ikut ayat tu. Pasal apa? Kalau mereka terima, mereka nak kena rotan. Pasal mereka kaki zina. Maka kerana nak mempertahankan benda tu, nak mempertahankan amal sesat mereka tu, maka kerana tu mereka tak mau terima apa yang Nabi Muhammad kata.
Bila Nabi baca ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, pencuri laki-laki perempuan, sabit kesalahan cukup bukti saksi semua ada, kerat tangan depa. Depa tak boleh terima ayat tu. Pasal apa? Pasal depa lah penyambut tarbus yang duk curi duit. Kalau dia terima, tangan dia nak kena potong. Maka bila diselidiki, bila disiasat, bila diteliti, pasal apa yang mereka tak mau terima apa yang Nabi Muhammad bawa ni, pasal apa? Rupa-rupanya pasal mereka takut mereka kena kalau mereka terima. Maka oleh kerana itu, dia rasa selesa duduk dalam keadaan dia alami. Maka Allah turun ayat ni, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang betul-betul dalam hidup ni, dia nak kehebatan dia di atas dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala kata tak apa, dia kekal dalam kufur, dia kekal di dalam syirik, dia tak jadi orang Islam, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau ada dia buat baik, walaupun dia kafir, dia buat baik, walaupun dia musyrikin, ahli syirik, dia buat baik. Kebaikan yang dia buat, Tuhan kata aku akan bayar juga dekat dia. Tapi aku tidak bayar dalam bentuk syurga di sana. Aku bayar dalam bentuk atas dunia aku bagi sihat. Atas dunia aku bagi seronok. Atas dunia aku bagi suka. Atas dunia aku bagi dekat dia harta. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, kita tengok dalam masyarakat kita hari ini, Tuhan buat macam yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Berapa banyak orang kafir kaya. Kaya. Dulu Masjid Negeri Pulau Pinang, kafir, bonsiu yang sponsor. Masjid Negeri Pulau Pinang masa dulu sebelum banjir yang sampai reban di pagar-pagar masjid tu, kafir tu syarikat bonsiu yang sponsor. Maknanya bonsiu dia bukan orang Islam, tetapi dia buat baik, dia sponsor kafir Masjid Negeri. Kebaikan yang dibuat oleh orang kafir ni, Allah kata nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami balas kebaikan yang mereka buat, Tuhan kata. Tapi kami balas bukan balas syurga di akhirat. Kami balas dekat atas dunia saja. Kami bagi dia sihat. Kami bagi dia seronok dengan duit ada. Kami bagi dekat dia harta benda. Boleh duk tengok akaun bank dia duk meningkat naik dan sebagainya. Kami bagi dekat atas dunia saja. Di akhirat kami bagi neraka. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Cerita tentang orang yang tak mau Islam, tak mau beriman, menolak kebenaran. Kalau buat baik, Tuhan bagi juga ganjaran kebaikan itu. Tetapi ganjaran itu ganjaran dunia semata-mata. Nampak Allah? Itu dia Tuhan sebut benda ni dalam Quran. Firman Allah, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Bermula mereka itu, tiada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Dunia cantik, hang bagi derma, hang tolong orang, hang bantu dan sebagainya. Orang banyak orang bukan Islam hari ini, mereka buat kebaikan atas dunia ni lebih daripada kita. Lebih daripada kita. Contoh berapa banyak pusat hemodialysis yang ditaja oleh Rotary Club. Berapa banyak pusat hemodialysis untuk orang sakit buah pinggang, pergi ambil rawatan satu-satu orang duduk atas bangku tu sampai 3-4 jam kerana nak cuci buah pinggang dia. Pusat-pusat ni disediakan oleh Lion Club, oleh Rotary Club, yang semua ni bukan milik orang Islam. Itu kebaikan yang mereka buat. Kita atas nama gabungan masjid pun tak buat benda tu. Tiap-tiap satu masjid dalam Pulau Pinang, kita kata berapa akaun tu ada dalam tabung. 2 tahun tu syok tengok duit banyak saja. Tak pernah pun gabungan masjid dibuat mesyuarat bincang-bincang satu masjid bawa keluar banyak-banyak mana kita buat satu pusat hemodialysis untuk nak tolong orang Islam yang kena sakit pinggang, sakit buah pinggang dan sebagainya. Tak ada. Kita tak ada idea untuk nak buat benda-benda macam tu. Tetapi Lion Club, Rotary Club mereka buat. Kebaikan yang mereka buat ni Tuhan bukan tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan ganjarkan balik kebaikan mereka dengan Tuhan bagi sihat atas dunia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi di akhirat Tuhan kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Bermula mereka ini orang yang tak mau beriman tapi ada buat baik ni, tiada bagi mereka itu di akhirat melainkan api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan batal amalan orang yang kerja mereka itu, yakni pada akhirat tidak ada pahala baginya. Akhirat sia-sia. Tak ada pahala bawa ke akhirat. Wa batilun ma kanu ya'malun,
dan batil amalan barang yang ada mereka itu buat amal di dalam dunia ini. Buat amal dalam dunia pun tak ada apa di akhirat itu. Balik liau saja. Balik liau. Apa bertakwa balik di sana? Balik di sana bawa diri saja untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca ayat ni tuan-tuan. Satu benda yang menyerbu masuk dalam hati sanubari kita pada. Syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala bagi Islam dekat kita, bagi iman dekat kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah." Maka adakah bersamaan mereka yang ada ia jadi nabi, jadi rasul atas keterangan mukjizat yang nyata daripada Tuhannya dan mengikut akan dia oleh saksi yang Jibril dengan sebenar bahawa ia rasul daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksi daripada dahulu Quran yakni kitab Musa yakni Taurat sebagai imam dan rahmah. Adakah sama seperti mereka yang tidak demikian itu? Maka sudah tentulah tidak sama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Sama tak macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni Allah yang lantik. Nabi Muhammad ni Allah yang lantik supaya dia jadi nabi. Allah lantik Nabi Muhammad jadi nabi, Allah sertakan dengan saksi. Siapa yang menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad ni nabi? Siapa? Yang pertama Jibril. Jibril jadi saksi kata Muhammad ni nabi. Macam mana Jibril jadi saksi? Jibril yang turun mai jumpa Nabi, peluk Nabi, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Nabi dia kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak arti baca. Jibril kata baca. Nabi kata aku tak arti baca. Jibril turun tu sebagai saksi bahawa Nabi dilantik menjadi nabi. Dan keterangan hadis menyebutkan beberapa kali Jibril turun dan menampakkan rupanya di depan manusia semua. Tentang buka aja dalam kitab hadis, jumpa di antara hadis yang awal-awal sekali cerita pasal apa? Cerita pasal hadis Jibril. Dia kata Nabi duduk dalam satu majlis dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba masuk mai satu orang berpakaian serba putih, rambut hitam berkilat, masuk jalan debu terus mai duduk rapat lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu dia panggil hadis Jibril. Bila rapat lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang semua nak tengok, nampak dia ni stranger. Dia ni bukan orang kampung ni, dan bukan orang kampung berdekatan dengan kampung ni. Dia ni tak tahu siapa, daripada mana dia mai pun tak tahu. Mai langkah, biji mata semua tengok dia. Tiba-tiba dia mai perada lutut dia dengan lutut Nabi. Tiba-tiba dia tanya Nabi, "Wahai Muhammad, Islam tu apa?" Nabi jawab, "Islam tu 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam." Dia tanya, tiap-tiap kali Nabi apa? Dia kata sadaqah. Betul, dia kata betul. Dia tanya, bila Nabi jawab, dia kata betul. Dia tanya lagi, iman ni apa? Nabi jawab, iman ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6 rukun iman. Dia kata betul. Jadi orang ada keliling ni dah pelik, jadi semakin pelik. Siapa dia ni? Kalau dia tak reti, dia tak tahu, dia tanya, apa dia kata betul? Bila Nabi jawab, dia tanya, ihsan itu apa? Nabi kata, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu ialah hang sembah Allah macam hang nampak Allah. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Tapi kalau hang tak nampak Tuhan, hang kena yakin Tuhan nampak. Bila Nabi jawab macam tu, dia kata, "Sadaqah, betul wahai Muhammad, betul." Lepas itu dia kata, "Mata sa'ah." Dia kata, "Wahai Muhammad, bila nak jadi kiamat?" Nabi jawab dekat dia, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang kena tanya ni tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya hang yang tanya aku tak tahu, aku yang kena tanya aku tak lebih tahu daripada hang. Aku pun tak tahu maksudnya. Bila habis semua, dia bangkit jalan keluar, duduk keluar. Bila dah keluar, Nabi tanya, "Hampa tahu tak siapa yang mai tadi yang tanya aku soalan-soalan ni?" Sahabat kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu dia ni siapa, kami tak kenal. Nabi kata, "Itulah Jibril." Itulah Jibril. Sahabat dengar Jibril, Nabi tengok, nak dia ambil sign autograph kat dia. Tak ada dah. Keluar. Kalau dalam buku cerita orang putih, dia kata suddenly disappear. Hilang macam tu, dia tak tahu pergi mana.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan Jibril, dia salah satu daripada saksi yang menyaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia kata dalam ayat tadi ni, wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Juga yang menjadi saksi kenabian Nabi Muhammad itu ialah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Maka Allah buat turun Taurat kepada Nabi Musa. Dalam Taurat dah sebut dah Nabi akhir zaman ialah Ahmad ataupun Muhammad. Dalam Zabur yang Allah buat turun dekat Nabi Daud, Allah sebut dah kata Nabi akhir zaman, Nabi yang penghabis sekali ialah Muhammad ataupun Ahmad. Dalam Injil yang last turun sebelum turunnya Quran, dah sebut dah bahawa akan ada satu Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Maknanya baik Taurat, baik Zabur, baik Injil, kitab yang Allah buat turun sudah pun menjadi saksi bahawa akan turun satu Nabi akhir zaman, siap dengan sebut nama dia, iaitu nama dia Muhammad. Maka inilah yang dimaksudkan dengan syahidun, yang dimaksudkan dengan saksi kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman dengannya, yakni dengan Quran, maka bagi mereka itu syurga. Siapa yang senang hati terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, mereka inilah orang yang beriman. Tuhan kata, aku tak mau janji banyak-banyak, aku janji syurga saja. Contoh dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, tidak ada manusia yang aku seru kepada Islam melainkan mereka ini ada ragu-ragu. Illa, Nabi kata, melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata tak ada satu manusia yang aku jumpa semasa nak seru kepada Islam ni, melainkan ada dalam hati itu was-was, ada. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kata, bila aku buka mulut aja cakap pasal Islam, dia kata, Muhammad, aku percaya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, janjinya ialah syurga semata-mata. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Dan barang siapa yang kufur dengannya, yakni siapa tak percaya Quran, daripada segala kafir-kafir itu, maka nerakalah tempat janjinya. Senang saja Tuhan kata, siapa percaya Quran, percaya Nabi, percaya Allah, aku bagi syurga. Siapa tak percaya Quran, tak percaya Allah, tak percaya Nabi, aku bagi neraka. Tuhan kata senang aja, benda ni senang aja, tak ada banyak masalah. Maka kerana itu, di hari akhirat itu dia dua aja, syurga, neraka. Yang beriman, syurga. Yang ada was-was, kufur, engkar dan sebagainya, neraka. Tuhan tak mau nak buang-buang masa dengan benda-benda yang tak patut dibuang masa. Firman Allah, fala taku fi miryatin minhu, maka jangan ada engkau itu daripada syak, was-was daripadanya, yakni daripada Quran itu adalah kalam Allah. Tak boleh ada orang dalam hati ini ada terlintas, betul ke Quran itu harus turun? Tak mau ada begitu. Tak boleh ada orang yang ada lintasan seumpama, betul ke Quran itu ada? Betul ramai orang dah ni dipikir di luar mana. Ada orang telefon saya baru ni, dia kata, Ustaz, ada satu soalan ni gila, tapi saya tu fikir ni pun ganggu kepala otak saya. Kita apa dia? Dia kata, lain daripada Allah ni, semua makhluk Allah lah, dia kata. Saya kata, maksud dia apa? Taklah, maksudnya lain daripada Allah, dia kata. Semua lah, langit ke bumi ke pokok-pokok ke manusia ke binatang ke apa ke, semua ni makhluk lah, ya tak? Saya kata, betul lah. Makna makhluk ni apa dia? Saya kata makhluk ni makna benda yang kena cipta. Allah dia panggil Khaliq, pencipta. Benda yang kena cipta dia panggil makhluk. Maknanya dia kata, Ustaz, makna semua benda ada ni kira Tuhan buat lah. Ya, dia kata Tuhan cipta lah, Tuhan buat lah. Dan kalau begitu, dia kata Tuhan sebelum dia cipta benda-benda ni tu, dia buat apa?
Bukan kerja, hidup fikir apa tu? Oh, ini yang kata Ghaflah jingga. Ghaflah ni pun dah tahu dah. Ghaflah jingga ni, Allahu Akbar. Kita duk kerja di pejabat kita. Kita ada bos kita. Bos kita ada buat apa di rumah aja, kita akan boleh tanya. Itu baru bos kita. Kentut busuk apa kita aja. Sama-sama manusia macam kita. Pun kita tak ada hak nak tanya dia. Bolehkah bos kita? Kita duk kerja di tempat, ada satu bos, satu pengarah. Dia nak balik, kita pergi tahan dia kat kereta dia. Tuan balik ni tuan nak buat apa? Dijegir kat kita tak kan? Dia ni cemui sebut duk kerja di sini. Semua lah dia dengar tu. Dia ni cemui sebut duk kerja di sini. Tak apa, kita tengok hampir sandakan ketawa orang mana. Dia kata, siapa nak tanya apa, aku balik nak buat apa? Aku sebelum main pejabat pagi aku buat apa? Malam-malam aku pergi ke mana aku buat apa? Siapa nak ambil tahu pasal aku? Manusia pun kalau pergi tanya dia sampai macam tu punya nak tahu apa dia buat, dia marah. Itu tuan-tuan, ini Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Siapa kita ni nak pergi nak tanya Tuhan apa dia nak buat sebelum dia buat bukit, buka, gunung, ganang, bumi, langit, dia nak buat apa? Kita siapa nak pergi tanya dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab Nabi SAW awal-awal Nabi tutup benda ni. Nabi kata apa? Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nabi kata fikir tentang apa yang Tuhan cipta. Fikir. Tengok langit ni, fikir. Heran. Sampai tak pernah reban jatuh bawah tepi pun langit ni. Langit ada di atas tu tak pernah reban, tak pernah jatuh. Dia duduk di atas tu, tiang pun tak pernah kita jumpa. Kita duduk naik kapal terbang nak pergi Mekah pun tak pernah jumpa. Aku kata ada tali duduk gantung dia ada apa, kata ada. Kita naik atas pada awan, dia nampak awan saja. Tak pernah jumpa satu tali duduk gantung awan, tak pergi jatuh berapa kan. Macam mana benda ni boleh jadi tu? Benda ni disuruh kita fikir. Kita fikir, dia akan ambil satu jawapan. Apa dia? Maha suci Allah, Tuhan yang menjadikan semua benda. Itu yang Nabi kata kita kena fikir. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir tentang apa yang Tuhan cipta, Tuhan buat. Fikir benda-benda ni. Wala tafakkaru fi zatillah. Sudah fikir pasal zat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata di masjid 3 batu bagaimana baru ni kita kata. Manusia ni berapa ramai punya heran dengan ciptaan yang dihasilkan oleh manusia. Manusia heran, dia heran ni ambil kalkulator tekan 2 kali 2 dia keluar 4. Kita tekan 4 kali 4 dia keluar 16. Kita tekan 16 kali 2 dia jadi 32. Kita tekan kali 32 kali 999.8732. Tekan blok dia keluar jawapan. Dia boleh kira cepat tu. Duk heran. Kata dah keluar kalkulator aku beli RM9.9 je. Kalkulator yang begitu punya dahsyat teknologi dia, kita beli RM9.9. Kawan yang cipta kalkulator ni, dia bijak macam mana. Dia duk fikir tu. Tapi dia tak nampak. Kawan yang bijak boleh reka kalkulator tu, siapa reka dia? Allah Subhanahu wa ta'ala reka dia. Saya cerita di masjid di kampung tu, berapa punya ramai orang heran pakai smart tag. Sampai dekat Zoom dia buka falang. Dia tahu kata aku main tu buka. Sekali dengan senang dekat display, dekat panel dia keluar pula berapa duit duk ada dalam kita punya kad kita. Kad Tasengo kita jalan pergi daripada Johor kita pergi, kita turun Bukit Merah. Turun Zoom dia tolak berapa duit dia tolak. Macam mana dia tahu aku nak tolak ni? Macam mana dia boleh ingat duit aku tadi berapa dia sampai tahun ni dia tolak? Bukan kereta aku sebiji yang lalu. 2,000 biji kereta lalu dia boleh tahu. Duk heran yang tu. Duk heran tu pasal tahu pasal buka ni. Heran. Tapi Tuhan buat automatik dekat kita, kita tak pernah heran. Saya kata di sana, bila kita nak makan nasi, kita jemput nasi mai, automatik mulut buka. Automatik. Tak gaduh, touch dulu baru buka. Tak gaduh, automatik. Macam yang buka tu.
Tak ada bawa main nasi lagu dengan piti hidung dulu baru dia buka. Tak ada. Allah mencipta automatik pada diri kita. Kita tak pernah nampak bahawa ini ciptaan Allah yang maha hebat. Tak nampak. Padahal Tuhan buat kat kita. Punya heran tuan-tuan. Punya heran. Di kepala kita saja pun Tuhan buat macam mana? Tuhan buat macam mana di kepala kita ni? Dia buat bagi tumbuh rambut panjang. Kadar rambut duk panjang dengan kadar misal dengan janggut duk panjang tak sama. Chip apa? Chip apa dia pasang dalam badan kita ni? Apa jenis chip yang Tuhan pasang dalam badan kita ni yang kontrol panjang rambut dengan panjang misal dengan panjang janggut ni? Ada satu chip Tuhan pasang tu, kuku nak panjang berapa lama baru panjang. Ada satu chip. Heran Allah Subhanahu wa ta'ala buat benda-benda yang heran, yang pelik-pelik, yang ajaib dekat diri kita. Kita tak pernah rasa Allah ni Tuhan Maha Besar. Tak rasa. Kalau kita ada rasa tu, tak berani kita buat dosa. Sebab kita tahu Tuhan benda-benda macam ni dia boleh buat. Benda jahat kita buat pun Tuhan boleh tak tahu kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang kita duk baca dalam Quran ni, yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu dekat kita. Firman Allah, innahul haq min rabbik, bahawasanya Quran itu sebenar daripada Tuhan engkau. Quran ni betul-betul Tuhan yang buat turun. Kalau kita yakin benda ni Quran ni Tuhan yang buat turun, apa Tuhan kata dalam Quran kita tahu? Tentu buat ni apa dia Tuhan suruh. Kita takut dekat manusia atas dunia ni. Jangan cakap tuan. Takut. Dia bawa kereta, nampak road-road. Tali pinggang tak pakai. Pasang tali pinggang ni duk tarik, dia tak ramai. Duk tarik. Kereta melelong macam ni duk tarik ni. Pasal apa? Dua rasa. Takut kena zaman juga tu. Takut duit nak terbang pergi satu dengan minyak duk nak harga mahal lah ni. Dengan duit nak terbang pergi lagi. Duk tarik masa tu lah, duk tarik tak main pun. Tarik kereta melelong. Bini pula duk kata tarik pelan-pelan. Dia kata kalau tarik kuat memang tak main. Terai nak pelan dengan dada duk ketak dulu nampak roblok tu. Baru main, baru boleh tahan. Dia kata baru pakai kan dari pinggang. Dia pun pengalaman tuan. Dia di polis bukan baru seminggu, baru 2 minggu. Dia pun lama dah. Dia tengok ke duk melelong tu dia tahu dah. Dia kata baru pakai kan. Tak payah kita pun kata. Saya terlupa tarik tadi tu. Baru pakai kata. Dia tadi kau nak kira kalau ni. Bukan nak masuk dia 2 tahun. Tapi ketap tuan-tuan. Kita buat benda salah dengan Tuhan. Masuk neraka kan? Bukan masuk dia. Masuk neraka. Neraka yang kata neraka ni azab paling ringan. Pakai katut. Yaghli min humadimahu. Mendidih otak dalam kepala. Kita tak takut. Demikian keadaan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Sebelum tu dia kata walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dan tetapi kebanyakan manusia Mekah, yang ni penduduk Mekah itu tak beriman mereka itu akan keadaan Quran itu sebagai kalam Allah. Walaupun macam tu punya Tuhan duk tunjuk, sebahagian daripada musyrikin Mekah tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada orang yang berbuat dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan nisbah syirik dan dengan nisbah anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata manusia paling jahat ialah manusia yang tergamak tuduh Tuhan ada anak. Ini paling jahat. Tergamak dia dikata Allah ada sama apa manusia. Manusia ada bini ada anak, dia kata Allah pun ada bini ada anak. Inilah manusia paling jahat. Tuhan kata sendiri. Manusia paling jahat adalah manusia yang sanggup tuduh Allah Subhanahu wa ta'ala ada anak. Tuan-tuan kita tengok dalam Quran surah Maryam, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu
wa takhirul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Barakallahu azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata wa qalu takhadha rahmanu walada. Ada orang sanggup tuduh Tuhan ada anak. Siapa tuduh Tuhan ada anak? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dia kata Uzair anak Tuhan. Nasrani dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Maka Allah sebut balik benda ni. Waqalu, dan berkata mereka ni, Tuhan kata ittakhadha rahmanu walada. Mereka kata Tuhan ada anak. Tuhan kata laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya orang yang tuduh kata Tuhan ada anak ni, sesungguhnya mereka ni telah datangkan sesuatu yang sangat mungkar. Tuhan kata. Tuhan marah tu. Tu cara kita baca ayat tu pun kita tahu Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan kata Tuhan, dia Tuhan. Kita manusia ni. Kita manusia ni. Menikah orang aja. Dia pun hidup kata kita menikah tu. Yang tu pun kita marah. Kita menikah orang aja. Dia pun hidup buat cerita kata kita menikah tu. Kalau menikah dua, kalau menikah tiga, kalau menikah empat, kan bukan salah. Dari segi agama tak salah. Tapi tak betul. Fakta tu tak betul. Kita ada satu bini, dia pun tidak kata ada dua bini. Hak tu pun kita marah. Ini pula Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tiba-tiba dia kata dia ada anak. Kalau kita berhenti marah, sedangkan kita ni besar mana saja, pun berhenti marah, Tuhan Rabbul Alamin, tentu dia marah. Bila orang cuba sifatkan dia dengan benda yang tak patut kepada dia. Maka Allah cerita marah dia ni dalam Quran. Allah kata laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya orang yang hidup buat cerita kata Tuhan ada anak ni, dia buat sesuatu yang sangat mungkar. Tuhan kata takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Tuhan kata tuduhan orang mengatakan Tuhan ada anak ni hampir-hampir menyebabkan langit pecah. Langit ni bila dia dengar manusia duk kata Tuhan ada anak, langit pun marah. Marahnya langit ni macam nak pecah langit tu, Tuhan kata. Dan marahnya Tuhan apabila orang tuduh kata dia ada anak ni, turun marah sama bumi, wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir bumi terbelah bila dengar orang duk kata Tuhan ada anak. Bumi pun marah dia ni sampai macam nak terbelah bumi. Macam kita lah, kita bila marah tuan-tuan, marah tapi mengenangkan kita duk mengaji ni, kontrol marah tu, dada ni berasa dia jadi dulu. Kita marah tapi tu ingat nak tunjuk marah, nak tunjuk orang yang tak elok, nak pergi tak marah. Biar kita telanlah kemarahan tu. Bila kita telan, kemarahan tu ada dalam perut kita, dia bergerak ni, kita duk kontrol, duk tahan marah tu, dia boleh tetap tu. Demikian Tuhan kata langit, bila dia dengar manusia duk kata Tuhan ada anak, langit ni macam nak pecah. Bumi bila dia dengar manusia duk kata Tuhan ada anak, bumi ni macam nak terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, manakala bukit hampir-hampir runtuh apabila dengar orang tuduh kata Tuhan ada anak. Tuhan kata dalam Quran, da'au lirrahmani walada, semata-mata kerana ada orang tuduh Tuhan ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tuhan kata tak tayogia, tak sewajarnya dituduh Tuhan ada anak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni yang dia nak sebut dalam ayat kita duk baca ni. Dia kata berapa punya zalim, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dia kata dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada orang yang berbuat dusta atas Allah, yakni dengan nisbah syirik dan anak kepada Allah. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itulah, yakni orang-orang kafir yang duk tuduh bukan-bukan dekat Tuhan ni, dibawa tunjuk atas Allah Ta'ala Tuhan mereka itu pada jumlah makhluk yang banyak-banyak pada hari kiamat. Di hari akhirat itu orang-orang ni semua diheret ke depan Tuhan.
wa yaqulul ashhad, dan berkata oleh segala malaikat, yakni yang menjadi saksi bagi segala rasul dengan nabi yang telah menyampai risalah, dan malaikat menjadi saksi atas segala kafir dengan dustanya. Bila kita dibicarakan di padang mahsyar itu, yang akan tampil sebagai saksi perbicaraan kita ni malaikat. Kita dibicarakan di padang mahsyar itu, semua benda kita buat daripada kita tak akhir balir sampai hari kita mati, semua tu akan dibicarakan di depan Tuhan. Bukan hak tangan pergi buat, bukan hak kaki pergi buat, hak mulut dia bercakap ikut rapuh mulut ni, suka hati nak bercakap apa cakap ni, semua ni akan dibentangkan balik di depan Tuhan. Hak betul, betul. Hak tak betul, hang jawab. Yang menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak jadi saksi di depan Allah itu ni, di antaranya ialah malaikat, selain daripada anggota tubuh badan kita sendiri. Nuh dalam Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ayat. Hari di mana Tuhan tutup mulut, bercakap habis, tangan, kaki, kulit, semua bercakap habis. Apa yang kita buat, mereka akan jadi saksi cerita balik. Selain daripada anggota badan kita, yang menjadi saksi ini ialah malaikat. Malaikat akan menjadi saksi bagi pihak Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa ada manusia yang engkar dengan seruan Nabi kepada mereka. Haula'il ladzina kazzabu ala rabbihim, mereka itulah segala yang dusta atas Allah Tuhan mereka itu. Firman Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ketahui olehmu, bermula laknat Allah Ta'ala itu atas segala orang yang zalim dan kafir. Tuhan kata laknat ke atas mereka ni, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah kena ke atas orang-orang yang zalim, kafir, yang bantah, yang ingkar, yang tolak apa yang Tuhan suruh di atas dunia ni. Laknat Allah kena kepada mereka yang menegah mereka itu daripada jalan Allah, yakni agama Islam. Mereka ni kena laknat Allah pada atas dunia, mereka tolak Islam dan menuntut mereka itu akan dia, yakni akan agama, beri jadi bengkok. Mereka ni di atas dunia cuba nak bengkokkan agama. Agama tu mereka nak suruh ikut mereka, bukan mereka nak ikut agama. Mereka mau agama ikut mereka. Mereka bengkokkan agama tu suruh ikut mereka. Jawab mereka di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan agama ni, kita kena ikut agama. Kita duit mana-mana pun, kita pangkat besar mana pun, kedudukan kita dalam masyarakat tinggi mana pun, kita kena ikut agama. Tak boleh atas dunia kita pangkat besar, kita duit banyak, kita mau orang ikut kita, kita mau agama ikut kita. Tak boleh. Tak boleh. Kita, siapa pun kita, besar mana pun kita kena ikut agama. Bila kita paksa agama suruh ikut kita, kita jadikan agama ni aiwajah. Dia kata kita bengkokkan agama suruh turut kita. Maka jawab kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu, yakni golongan kafir itu, dengan akhirat itu kafir sekali. Puak ni memang tak percaya. Tu sah kata kafir memang tak mengucap, tak semayang, tak puasa, tapi megah buat haji. Tu sah kata tu. Ni hak mengaku Islam ni pun berapa ramai yang tak percaya dengan akhirat. Akhirat ni mula bila tu tak? Akhirat mula dia bila? Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhir. Nabi kata sesungguhnya kubur ni ialah awal-awal rumah untuk alam akhir. Kita ni ada ni sampai dulu nak jumpa alam akhirat, Allah saja yang mengetahui. Tapi orang yang mula sekali jumpa alam akhirat adalah orang yang mati dulu. Bila dia mati, Nabi kata innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah. Dia menjadi awal-awal rumah bagi alam akhirat. Mati aja kita start nak masuk alam akhirat. Mati aja barzakh itu adalah permulaan kepada alam akhirat. Mati aja baru kita tahu rupa-rupanya, oh yang aku duduk dengar ujung-ujung telinga masa atas dunia dulu betul ya rupanya. Baru tahu. Bila nak mati tu, mai malaikat ni yang kata malaikat maut ni mai, masa tu dah tahu dah. Nampak malaikat mai ni, kalau kita orang yang beriman, alhamdulillah. Dia kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia kata, wahai jiwa yang tenang, baliklah hang menghadap Tuhan dalam keadaan hang reda untuk nak menghadap Tuhan, dan Tuhan reda nak terima. Dengar suara tu, tahu dah kata, yang ni yang aku terdengar di masjid dulu ni, sungguh dah. Tapi masa tu tuan-tuan, masa tu nyawa sudah digarap-garap, pintu taubat sudah tutup. Masa tu masa nampak malaikat maut, masa tu tak ada apa dah. Nak mengucap pun tak ada, nak pesan ada apa pun tak ada. Masa tu lagu mana ada, lagu tu lah kita. Tapi itulah permulaan keyakinan kita kepada alam akhirat. Kemudian duk menderita sakit, nyawa nak luruh keluar daripada badan tu, duk menderita sakit. Rasa nyawa duk kena keluar tu, duk berdarah, luka parah satu badan ni. Masa tu Allah yang mengetahui, yakinnya kita kepada apa yang kita duk dengar selama ni. Tapi tak boleh buat apa. Terlutut aja nyawa keluar tu, tahulah kita nak ke mana. Duduk dalam rumah, duduk tunggu pukul berapa orang nak main mandi mayat, pukul berapa nak start mandi, nak kapan. Masa tu kalau kita orang baik, mayat duduk cakap dah, qaddimuni, ya Allah cepatkan aku. Kalau kita orang baik, kita minta kita disegerakan ke kubur. Pasal apa? Pasal kubur tu adalah awalu manazilil akhirah, awal rumah bagi orang yang masuk alam akhirat. Masuk aja kubur, kalau kita beriman kepada Allah luaskan kubur ni maddal basar. Dia kata terluas masa memandang. Kubur tu pada masa tu jadi rawdatun min riyadil jinan. Dia menjadi satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Masa tu percaya. Sebaliknya kalau kita orang yang tak elok, masa mayat duk bawa nak pergi kubur, tubuh kita duk ronta tak mau. Mana hampa nak bawa aku pi? Nabi kata semua makhluk Allah dengar suara kita hadu orang duk usung tu. Semua makhluk Allah dengar. Illal insan, melainkan manusia. Tuhan hijab telinga dia. Dia tak dengar bunyi mayat duk cakap dalam tu. Sampai terjadi kubur. Allah himpit kubur ni sampai terselisih tulang rusuk. Semua ni ada dalam hadis juga. Masa tu keyakinan terhadap apa yang ada dalam Quran, dalam hadis ni berada pada tahap yang maksimum. 100% kita yakin, tapi tak boleh buat apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan orang-orang yang kafir ingkar ni dengan akhirat, mereka tak percaya juga. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Bermula mereka, tiada ada mereka itu melemah akan Allah Ta'ala daripada mengazab mereka itu pada bumi, dan tiada ada bagi mereka itu daripada lain Allah itu, daripada awliya yang boleh tolong lepas daripada azab Allah. Tuhan kata bila dah duduk dalam keadaan di mahsyar itu ni, siapa pun tak boleh buat apa dah. Allah nak azab dia macam mana, terima saja. Dan dia tak boleh minta tolong siapa pun untuk menghalang azab Allah daripada kena dia. Kalau Allah kata dia akan ditenggelam peluh dia sendiri sampai parah hidup, kena. Tak ada siapa masa tu boleh lepak pelampung mai kat dia, aku boleh duduk naik atas pelampung bagi terlepas daripada hidung nak tenggelam dalam peluh. Tak ada siapa boleh tolong. Hak boleh tolong manusia pada masa tu Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yudha'afu lahumul azab. Tuhan kata maka diganda bagi mereka itu akan azab dengan sebab menyesat orang yang lain pun. Kalau sekiranya dia tak beriman dengan Allah, dia kena neraka. Tapi kalau dia tak beriman dengan Allah, lepas itu dia berusaha pula bagi orang lain pun sesat sama, digandakan azab bagi dia. Adik takat dia tak mau beriman seorang, yang tu pun dia kena neraka. Dia tak mau beriman, dia pula pergi halang orang, tak bagi orang lain beriman sama, maka yudha'af, maka digandakan bagi dia ni azab. Orang kata kita kalau tak boleh buat baik pun, jangan halang orang buat baik. Orang buat mengaji kita tak ramai sudah duduk di rumah tengok TV. Kita tak ramai duduk halang orang tak bagi main, hampir dah duduk pilah mengarut tu semua tu. Yudha'af lahu, maka digandakan bagi dia dosa.
Dia tak pi, dia berdosa pada diri dia. Pada dia membiarkan diri dia jahil, tak mengaji agama. Dia berdosa. Dia menzalimi diri dia. Dia biar diri dia jahil. Kerana jahil, dia pergi buat macam-macam benda pelik-pelik. Benda agama kata tak boleh, dia pergi buat. Pasal dia jahil. Dia tak main belajar, dia tak main mengaji. Itu dia menzalimi diri dia. Dia menghalang orang lain main mengaji. Digandakan dosa kepada dia. Dia ada 2-3 kategori orang-orang yang bantah Tuhan. Firman Allah, "Ma kanu yastati'una sam' wa ma kanu yubsirun." Maka tiada ada mereka itu kuasa mendengar bagi jalan agama yang sebenar. Kesian kat depa ni. Masa di atas dunia, telinga Tuhan bagi, dengar cukup elok. Tapi dia tak ada kuasa nak ditadah telinga dengar orang baca Quran, baca hadis. Tak ada daya upaya nak. Tuhan bagi telinga. Telinga ni dengar cukup elok. Tajam pendengaran telinga dia. Tapi dia tak ada daya upaya nak pergi masjid bersila, nak tadah telinga dengar sejam-sejam syukur ni. Dia tak ada kuasa nak pergi. Allah sebut benda ni dalam Quran. Maka tiada ada mereka itu kuasa untuk nak mendengar bagi jalan agama yang sebenar. Dan tiada ada mereka itu kuasa akan dia. Kuasa untuk melihat akan dia. Tengok mata duk tengok orang duk pergi mengaji. Tak ada kuasa untuk nak memahami kata pergi mengaji tu bagus. Tengok tapi tak ada kuasa. Hari-hari duk tengok orang duk pergi mengaji, orang duk belajar agama, mata cukup terang tengok, tapi dia tak ada upaya untuk nak pergi. Ada orang macam ni, dia kata kerana sangat kebencian mereka itu baginya, yang bagi agama, bagi Islam dan sebagainya. Dia tak suka. Tak tahu pasal apa. Dalam hati dia Tuhan kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni ada satu marad, ada satu sakit. Dia tak boleh nak pergi itu makna dia sakit. Dia tak boleh nak pergi mengaji agama tu makna dia sakit. Dia tengok orang pergi, dia benci, bertambah sakit dia. Demikian manusia. Tuhan kata ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Bermula mereka itulah segala orang yang rugi diri mereka itu, rugi diri sendiri kerana kembali mereka itu kepada neraka yang muabbad selama-lamanya. Kalau sekali dia mati kafir, yang ni kalau sekali dia mati kafir, habis dia di neraka selama-lamanya. Tak ada iktibar, tak ada pengajaran masuk dalam hati dia di neraka selama-lamanya. Firman Allah, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah daripada mereka itu barang yang ada mereka itu berbuat atas Allah Ta'ala daripada syirik baginya. Habis hak di atas dunia ni dia lupa syirik Tuhan. Maksudnya dia tu sembah berhala, dia sembah apa semua. Benda-benda hak dia sembah ni, benda-benda hak dia jadikan syirik Allah ni, benda-benda ni akhirat itu tak ada. Dia nak cari minta tolong, benda ni semua tak ada. Tak ada siapa boleh tolong. Firman Allah, la jarama annahum fil akhirati humul akhbarun. Sebenar Tuhan kata, pasti bahawa mereka itu pada akhirat itu mereka itulah yang terlebih rugi sekaliannya. Dengan sebab diharamkan bagi mereka itu syurga dan diwajibkan neraka selama-lamanya. Habis dia kata rugi besarlah orang ni semua. Innal ladzina amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bahwasanya segala mereka yang beriman dan beramal mereka akan amal yang saleh dan tetap hati mereka itu bergantung kepada Tuhan mereka itu, bermula mereka itulah yang mempunyai syurga, mereka itulah di dalam syurga kekal selama. Orang yang di atas dunia ni beriman kepada Allah untuk mereka di akhirat itu. Tuhan dia tak suka pusing jauh-jauh buang masa. Dia harap simple. Hampa ikut Quran, hampa ikut Nabi aku yang aku hantar pergi suruh pimpin hampa, aku bagi suruh. Senang je. Hampa bantah Quran, hampa bantah Nabi aku bagi marah. Macam tu aja. Maka asas dia apa dia? Asas dia Quran dengan hadis Nabi. Itu sebab Nabi dalam khutbah sebelum dia wafat pun Nabi sebut benda ni juga. Aku tinggal dekat hampa dua. Hampa pegang sungguh-sungguh dengan dua benda ni. Apa tak sentak kata dia Nabi. Quran dengan sunnah aku. Nabi kata cukup. Tak mau dah cakap ni banyak dah. Cukup dah cakap dah banyak dah. Kesimpulan aku nak abang, Nabi kata yang ni aja.
Pegang dua benda ni, in tamassaktum bihima, kalau hangpa pegang kemas-kemas dua benda ni, lan tadillu abada, tak sesat dah sampai bila-bila. Kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matalul fariqaini kal a'ma wal asar wal basir was sami', hal yastawiyani matala afala tadhakkarun. Allah buat perumpamaan. Dia kata perumpamaan dua firqah, yakni dua kuah. Satu mukmin dan satu lagi kufar. Tuhan buat bandingan antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka orang kafir macamlah orang yang buta dan tuli. Orang kafir ni umpama mereka ni mata tengok tak nampak, telinga buka. Tengok benda yang boleh bawa yang tibar pun tak dapat yang tibar. Telinga orang untuk habaq benda betul apa pun, telinga pekak tak mau dengar. Itu orang kafir. Tertutup jalan bagi dapat hidayah jalan agama. Sebab mata buta dan telinga tuli. Manusia kalau duduk dalam dunia ni, duduk buat buta biji mata, duduk buat pekak telinga, habis dia. Tak ada ruang untuk kebenaran masuk dalam diri dia. Tak ada ruang. Dia kata. Manakala orang mukmin samalah macam orang yang boleh melihat dan boleh mendengar. Terbuka jalan bagi mendapat pelajaran agama. Manakala orang mukmin macam orang yang mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Dia tengok satu benda, dia ambil iktibar dari segi agama. Dia tengok satu benda, dia tengok kejadian apa Tuhan bagi jadi tsunami. Dia tengok tu iktibar mereka. Terang dah Tuhan tunjuk, terang dah. Ada berkerah di batu peringgi tu, satu hamba Allah duduk semayang atas batu. Ombak tsunami mai tinggi berapa meter, mai betul dengan tempat kawan duduk semayang ni, dia pecah. Dia pecah, dia ni air tak kena langsung ke dia. Jangan nak kata ombak kuat nak empas dia, air tak kena langsung ke dia. Orang hak tengok kejadian tu buat dah, dia sendiri pun cerita. Tentu nak kata dia bohong ke? Kalau dia bohong, apa faedah dia kata? Kalau dengan berbohong itu dia dibayar 100,000, ada faedah dia bohong? Dia tak dapat apa. Kalau dia cakap bohong, dia tak dapat apa. Dia cerita hak betul. Syukur, sujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ombak tinggi macam tu main gelap, main pecah, tak kena dia. TV3 pergi interview, masuk TV cerita dia ni. Masuk TV cerita, dia sendiri buat apa? Saya duduk semayang zuhur masa tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Berapa orang yang bila tengok rancangan ni, yang kibar dia ambil dalam hati dia. Kalau dia nak ambil yang kibar cara orang putih pun tak apa, dia kata kuat sendiri. Sama lah dengan Alhamdulillah, sama dengan Subhanallah, sama. Cuma dia ni oleh kerana mengaji orang putih, dia sebut cara orang putih. Bila tengok macam tu, dia kata kuat sendiri. Sama dengan kawan yang kata Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah pelihara orang macam ni. Oh, kita tengok pula hadiah Aceh no. Dengan masjid kayu tak reban, tu kata masjid batu tak reban. Ada lagi kawan boleh lupa cakap pandai, ada kata masjid batu. Bukan masjid batu kampung utama. Masjid yang dibuat daripada batu di Aceh no. Dia kata masjid batu, dia kata tu yang tak reban. Hak masjid papan tak reban, kata. Nak kata apa? Gambar saja. Dalam surah Allah pun keluar, dalam internet berkenjah lah, gambar. Masjid kayu tak reban, kemudian tempat ambil air semayang dengan bumbung kayu sayung, tak ada apa-apa, tak terjejak. Apakah penjelasan kepada benda? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, orang yang beriman bila dia tengok benda-benda macam ni, dia ambil yang akibat dengan hatinya. Dia ambil yang akibat, dia kata buat iskrim. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Tuhan tunjuk depan-depan mata. Maka orang yang beriman itu, dia kata mata dia dan telinga dia boleh mengambil iktibar daripada apa yang dia tengok dan daripada apa yang dia dengar. Maka terbuka jalan bagi dapat pelajaran agama. Maka adakah bersamaan kedua itu bandingannya? Tuhan kata sama kan? Nak kata orang Islam dengan orang kafir sama kan? Nak kata orang yang beriman dengan orang yang engkar sama kan? Maka sudah tentulah dia kata sekali-kali tiada bersamaan mereka. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam.
Lepas ni tuan-tuan dia akan cerita pasal Nabi Nuh. Allah kata walaqad arsalna Nuhan ila qaumih alla ta'budu illa Allah. Nabi Allah Nuh alaihi salam dia hantar kepada kaum dia macam biasa nabi-nabi ni dia kata benda yang sama. Alla ta'budu illa Allah. Jangan sembah lain daripada Allah. Nabi Nuh pun macam tu. Dan kita akan tengok siapa golongan yang mula-mula lawan Nabi Nuh. Dan kita nak tengok siapakah orang yang ikut Nabi Nuh. Dan kita akan diceritakan tentang apakah permintaan, apa request yang dibuat oleh orang-orang yang besar-besar yang tak mau ikut Nabi Nuh ni. Apa request dia? Dan kita nak tengok adakah Nabi Nuh layan permintaan mereka ni. Ada yang akan cerita dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Dan kemudian banyak benda-benda yang dalam kisah yang akan datang ni, banyak benda-benda yang menarik dan kita boleh ambil pengajaran untuk kita buat pedoman dalam hidup kita insya-Allah. Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surah Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة الأصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما